Bapak jangan tu. Oh, risau sangat tu. Bisa ni kau. Dia laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Arif Islam, dan pada hari ini saya nak berkongsi pengalaman saya lemas dan dihanyutkan oleh air deras semasa mandi di Sungai Projas, Dabung, Kelantan. Pengalaman ni pahit, tapi insya-Allah akan menjadi kenangan yang tak akan saya lupakanlah sampai ke hari tua. Jadi kisahnya, pada hujung minggu lepas, saya bersama dengan beberapa rakan dan sekumpulan remaja dari sebuah sekolah menengah bertolak ke Sungai Projas ni. Waktu pagi lah. Kami berjanji pada pukul 8.30. Tapi biasalah janji dengan ramai orang dan lebih kurang 20 orang lebih. So tunggu yang ni, tunggu yang tu, melerik sampai ke 10.30, membebel jugalah beberapa kali. Tapi tak apalah. Yang penting semua dapat berkumpul dan semua dapat join aktiviti yang kami dah lama rancang ni. Dan kami bertolaklah dalam 10.30. Dan dalam 5 minit dalam perjalanan kami tu, 5 minit baru kami mula bertolak. Saya dan seorang lagi rakan berkereta. Manakala remaja tadi ramai-ramai ni, mereka konvoi dengan motosikal. Jadi bila ada polis ketika tu, kebetulan sedang sarapan pagi di sebuah kedai. Mungkin polis tu nampak konvoi kami ramai-ramai budak-budak remaja. Jadi dia datang ke arah remaja tadi untuk tahan. Dan salah seorang daripada remaja tadi yang konvoi, sebab ramai-ramai, terbabas seorang diri dengan motosikalnya dan dia cedera ringan lah. Alhamdulillah cedera ringan, motor pun tak ada apa, tapi dapat MC dalam 4 hari juga. Manakala 2 motosikal sempat ditahan oleh polis, yang lain tu lepas dah ke depan. Dan setelah soal siasat oleh polis, salah seorang tu motosikal dia banyak benda tak lengkap dan dia sendiri pun tak ada lesen, maka dia kena saman. Saya sebagai orang yang lebih dewasa yang join dalam kumpulan ni rasa bertanggungjawab lah untuk berhenti juga, walaupun sebenarnya boleh saja saya teruskan perjalanan, tapi saya berhentilah untuk bersama dengan remaja tersebut dan selesaikan urusan dengan polis. Dan selesai dengan urusan polis dalam 15 ke 20 minit jugalah berurusan dengan polis, barulah kami dilepaskan. Dan dinasihatkan kepada kami, kalau nak konvoi jangan berada dalam satu kumpulan yang rapat-rapat sangat, sebab mengganggu jalan orang lain nak lalu, dan sebenarnya bahaya. Tapi memang betul lah bahaya, sebab seorang remaja tadi tu dah terbabas sebab rapat sangat kan. Dia pun mungkin dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Dia bawa perlahan tapi terbabas, mungkin sebab rapat sangat mereka bawa motosikal tu beramai-ramai. Dan teruskan perjalanan, walaupun dah berlaku ujian kami dekat situ, kami tetap teruskan perjalanan. Yang kena saman tu tumpang kereta, dan kami bagi orang yang ada lesen lah bawa motor. Yang aksiden tu pun dapat join jugalah kami, walaupun dia cedera, kami bawa juga menaiki kereta. Kebetulan kereta tu masih ada kosong sebenarnya, tapi biasalah remaja kan nak mencuba keinginan nak mencuba sesuatu yang gembira, yang fun, yang gembira. Mereka nak juga berkonvoi dengan motosikal. Jadi kami teruskan perjalanan, dan dalam 45 minit daripada lokasi kami bertolak tadi, alhamdulillah sampai di air terjun ataupun di Sungai Projas. Dan tak mengecewakanlah, air terjun sungai tu rupanya ada air terjun. Saya sendiri sangkakan sungai ni adalah sungai yang tak ada air terjun, sungai yang biasa saja, macam sungai di sawah ke, macam tu lah saya sangka kan. Sebab saya takut juga hari tu cuaca mendung. Bila cuaca mendung di atas bukit tu hujan, dan bila hujan, so kepala air akan jadi lebih laju lah, sebab air banyak. Tapi sebab terpukau dengan kecantikan tempat tu, sangat cantik lah tempat tu, air terjun tu. Pertama kali saya datang dalam keadaan mendung, mandi juga, dan nak lepaskan segala tekanan stres tadi kan, dengan lambatnya
janji awak 8.30 lagi pukul 10.30 baru dapat bertolak, dengan berlakunya aksiden dengan disaman polis ni lagi. Jadi teruja terus mandi, dan ketika mandi berlaku lagi satu ujian, musibah peringatan kepada diri saya sendirilah. Saya sendiri yang terkena. Saya tak sedar sebab sangat asyik sangat, lalik sangat mandi, air semakin laju dan saya ditolak. Ketika tu saya menghampiri satu daripada air yang agak dalam ke bahagian cetek, jadi air dekat situ laju dan saya dihanyut oleh air. Saya tak sempat nak gagahkan diri berpijak pada batu tu, tak kuat, jadi saya dihanyutkan air. Saya sempat sebenarnya berpegang sekejap dekat batu daripada terus dihanyutkan lagi, tapi sebab air tu sangat deras, saya ditolak lagi. Dan selepas ditolak tu memang saya tak dapat nak buat apa, terus dibawa dihanyutkan oleh air. Dan jauh juga sebenarnya, saya dibawa arus dalam 200 meter juga daripada tempat asal saya mandi tadi. Dan pengalaman sepanjang saya dihanyutkan oleh air tu, pada mulanya saya cool, saya bertenang saja. Sebab saya tahu sungai tu sebenarnya cetek. Dia cetek, tak dalam, tapi cuma arus saja yang deras. Itu sebab pertama saya masih lagi bertenang. Dan kedua, semasa saya bertenang lah kan, kalau saya gelabah nanti makin jauh saya di bawah hanyut. Jadi saya berfikirlah apa yang saya perlu buat. So bila masa hanyut tu dengan arus yang deras, saya sempat berfikirlah saya cuba tahan kaki saya untuk berpijak di dasar air. Air tu, sungai tu berbatu lah. Jadi saya cuba berpijak dan gagahkan diri untuk melawan arus, tapi tak boleh, arus sangat deras, tolak juga saya. Dan dalam masa yang sama, tangan saya ni cuba menggapai apa saja yang ada di sekeliling lah, batu lah, banyak batu kan. Jadi saya cuba menggapai batu, tak berjaya. Terutama sekali bila ada satu batu besar dan saya dibawa ke arah batu tu, saya nak peluk batu tu, tapi air sangat deras, dan bila air melalui batu dan air tu akan terbelau, air tu akan berpecah dua, kiri dan kanan. Saya cuba nak peluk batu tu, tak dapat, air tu tolak saya ke kanan. Tapi saya ingatkan air tu akan bawa saya kepada batu tu terus kan. Saya dah bersedia nak peluk batu tu, dan saya yakinlah saya tak akan terhentak, badan atau kepala saya tak akan terhentak di batu tu, sebab saya memang nak tangkap batu tu, tapi arus menolak saya ke kanan dan terus ke bawah. Beberapa kali jugalah saya cuba buat macam tu, tapi tak berjaya sebab air tu terbelau. Dan selepas beberapa kali saya tak berjaya nak pegang pada batu, dan saya pun dah tertelan beberapa kali air, dan bila sampai ke satu lopak yang dalam, saya tenggelam timbul. Saya hampir putus asa dan dah rasa lemah lah sikit masa tu, dah tak ada tenaga. Dan masa tu barulah saya mula nak hampir panik. Masa tu lah mula ingat mati, ingat kepada banyak lagi dosa yang belum asalnya Allah ampunkan. Tak ready lagi nak mati, teringat dekat anak, dekat bini, dan saya kumpulkan semangat. Nak ke tak nak ke, saya kena gagahkan diri, saya kena capai juga batu. Itu saya punya mindset kepada ketika tu. Jangan putus asa, saya kena usaha juga untuk selamatkan diri. Dan alhamdulillah, kebetulan saya ditolak ke tempat yang air yang agak tenang lah sedikit, dan saya dapat berpegang pada batu. Dan saya pegang pada batu tu, saya stop sekejap, pegang lama untuk kumpulkan tenaga, untuk saya relax sekejap. Dalam 2-3 minit juga saya pegang batu tu, saya berhenti sekejap. Kemudian bila saya rasa saya kuat boleh, barulah saya gagahkan diri berjalan ke tepi. Dan alhamdulillah selamatlah. Dan memang saya kehabisan tenaga, terus saya terlentang tidur di atas batu. Tapi saya teringat kepala dah makin pening, dah hampir tak ada tenaga. Kata tak boleh tidur ni, nanti makin pening kan. Jadi saya bangun berdiri untuk relax sekejap. Lama jugalah saya makan masa untuk relax, bertenang. Dan ialah satu pengalaman yang pahit kan. Dah lama dah sebenarnya tak lemas. Last kali masa kecil-kecil dululah kan, mandi sungai, lemas tu biasalah. Dan sekarang ni saya kira satu pengalaman yang baru yang tak boleh dilupakan lah. Dewasa dah besar-besar ni, lemas di sungai.
Dan kawan-kawan ramai-ramai tadi tak boleh nak buat apa sebab nak berenang nak pergi tolong tak boleh sebab air sebenarnya cetek berbatu. Mereka cuma dapat tengok daripada jauh. Saya berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya tak salahkan mereka lah sebab mereka memang tak boleh nak buat apa. Dan saya satu masalah lagi, saya kena menyeberang sungai lah untuk kembali ke tempat kami parking kereta motor. Jadi air makin deras, jadi terpaksalah minta pertolongan rakan-rakan yang lain dapatkan buluh sebab saya dah tak ada tenaga dah sebenarnya nak menyeberang sungai. Air semakin deras, nak melalui kawasan yang dalam tu saya bukannya pandai berenang sangat. Boleh berenang tapi sebab sungai tu luas, jadi rasa dengan tak ada tenaga tak sempat kot nak berenang. Jadi mereka ambil buluh, situ ada banyak buluh. Jadi ambil buluh dan saya berpegang pada buluh tu lah dan melintas untuk ke seberang, untuk ke tempat parking dan kami bersiap-siap untuk balik. Dan pengajaran yang saya dapat daripada peristiwa ni, yang pertamanya saya terimalah ini sebagai satu pengalaman walaupun pahit, sebenarnya satu kenangan yang terindah lah buat saya. Pengalaman lemas dan dihanyutkan oleh air deras. Dan yang apa ni, pengalaman ni sebenarnya pengalaman ni mematangkan saya. Maknanya bila sebab saya suka mandi di sungai, maknanya saya perlu berhati-hatilah. Jangan berkerasan nak pergi ke air terjun kalau cuaca mendung. Sebelum ni saya memang sangat-sangat beringat lah, kalau nampak cuaca mendung, hari nak hujan, memang saya tak akan pergi ke sungai sebab saya tahu sebenarnya kalau cuaca mendung, lagi-lagi kalau kilat, ada air, kalau hujan akan ada kepala air yang akan datang. Tu biasalah dekat sungai kan. Tapi hari tu pergi juga, tak tahulah kenapa, excited kot sebab ramai-ramai dengan kawan, excited nak mandi kan, suka sangat sungai. So lepas ni memang kena berhati-hatilah, kena tengok cuaca. Dan yang kedua, saya terima ni sebagai satu, bukan musibah, saya terima sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tegur saya sebab hari tu sebenarnya banyak kesalahan yang saya buat. Tak boleh ceritalah apa kesalahan yang saya buat hari tersebut. Saya terimalah sebagai satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya perbaiki diri, untuk saya lebih mendahului Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala-galanya. Dan yang ketiga, saya belajar untuk menghargai kawan. Kan? Ramai-ramai yang pergi tu, siapa yang datang? Pertama sekali, siapa yang berusaha betul-betul datang untuk menyelamatkan, yang datang bertanya khabar, kan? Yelah, dalam ramai tu ada yang datang tanya khabar, okey ke tak, okey ke, ada yang diam saja. So kita tahulah siapa rakan dan siapa sekadar kawan di jalanan.